Hai semua, bertemu kita sekali lagi dalam satu lagi pembelajaran Sains tahun 6. Dan pada kali ini kita akan meneruskan dengan satu unit baru yang bertajuk pengawitan makanan. Apakah ciri-ciri makanan yang telah rosak? Makanan yang telah rosak akan mengalami perubahan pada warna, bau, tekstur, dan berkulat. Faedah pengawitan makanan. Makanan yang diawet dapat disimpan dalam bekas yang lebih kecil. Makanan yang diawet adalah lebih mudah dibawa daripada makanan segar. Makanan seperti sayur-sayuran dan buah-buahan boleh diekspor. Pengawetan makanan akan membantu mengelakkan pembaziran. Makanan yang diawet boleh tahan lama. 10 kaedah pengawetan makanan. Mari kita lihat yang pertama, pembotolan dan pengetinan. Kaedah pembotolan dan pengetinan melibatkan proses memanaskan makanan untuk membunuh mikroorganisme seperti bakteria dan kulat. Makanan yang dimasak akan disimpan dalam botol bekas atau tin yang kedap udara. Pengetinan dan pembotolan membolehkan makanan disimpan dalam tempo yang lama sehingga beberapa tahun. Yang kedua, pelilinan. Dalam kaedah pelilinan, makanan disalut dengan lapisan nipis lilin. Pelilinan mengurangkan kehilangan air daripada makanan. Kaedah pelilinan dapat menambahkan hayat simpanan makanan. Tetapi, pelilinan boleh memudaratkan manusia karena lilin sukar ditanggalkan daripada makanan. Yang seterusnya, pendidihan. Pendidihan ialah proses untuk membunuh mikroorganisme seperti bakteria dan kulat. Semasa pendidihan, semua bakteria dan kulat dapat dimusnahkan. Makanan dapat tahan lebih lama jika bakteria dan kulat dibunuh. Pengasapan atau penyalaian. Dalam kaedah pengasapan, makanan diawet dengan mengeringkannya di atas api. Haba daripada asap mengeringkan makanan tanpa memasak makanan itu. Contoh makanan yang diawet dengan cara pengasapan ialah ikan, pisang, dan daging. Pempasturan. Dalam proses pempasturan ini, makanan dipanaskan pada suhu tertentu selama beberapa saat dan disejukkan dengan serta-merta. Proses pempasturan ini dapat mengekalkan keaslian rasa makanan. Makanan yang diawet dengan proses ini ialah susu, minuman dadi, dan jus buah-buahan. Pembungkusan vacuum. Kaedah pembungkusan vacuum mengekalkan makanan dalam keadaan tanpa udara. Makanan dimetri dalam bungkusan selepas udara disingkirkan. Mikroorganisme seperti bakteria dan kulat tidak dapat membiak tanpa udara. Makanan yang dapat diawet dengan kaedah ini ialah kacang tanah, buah-buahan, ikan salai, biskut, dan makanan jeruk. Yang seterusnya, penyejuk bekuan. Dalam kaedah penyejuk bekuan, makanan dibekukan pada suhu yang sangat rendah. Mikroorganisme tidak dapat membiak pada suhu yang sangat rendah, tetapi mikroorganisme akan menjadi aktif semula apabila makanan dikeluarkan daripada peti sejuk. Oleh itu, makanan tersebut mestilah dimakan atau dimasak dengan segera sebelum makanan tersebut menjadi rosak. Sebagai contoh, makanan yang diawet dengan cara penyejuk bekuan ialah ikan, ayam, udang, ketam, sotong, dan sebagainya. Pengasinan. Garam digunakan untuk mengawet makanan seperti ikan, telur, buah-buahan, dan sayur-sayuran. Terdapat dua cara untuk mengasinkan makanan. Yang pertama, merendamkan makanan di dalam larutan garam yang pekat. Dan yang kedua, menambah kuantiti garam yang banyak kepada makanan.
garam menyingkirkan air dan menghalang pertumbuhan mikroorganisme seperti kulat dan bakteria. Nah, seterusnya, pengeringan. Air disingkirkan daripada makanan dengan cara menjemurnya di bawah matahari. Pengeringan dapat menghalang pertumbuhan mikroorganisme karena mikroorganisme tidak dapat tumbuh tanpa air. Contoh makanan yang diawet dengan cara pengeringan ialah ikan bilis, cili, sotong, dan udang. Penjerukan. Penjerukan ialah kaidah mengawet makanan dengan merendam makanan di dalam cuka, larutan garam pekat, atau larutan gula pekat. Penjerukan mengurangkan kandungan air dalam makanan. Makanan yang diawet dengan cara penjerukan akan berubah warna, rasa, dan kurang berkhasiat. Contoh makanan yang diawet dengan cara penjerukan ialah mangga, betik, dan ceri. Demikian sahaja pelajaran kita pada kali ini. Semoga murid-murid telah memahami sedikit sebanyak mengenai pengawetan makanan dan contoh-contoh makanan bagi setiap kaidah pengawetan yang telah kita pelajari.